Baik, 2 minit terakhir saya nak singgung Sibu, Jempol, Marang dan Maran. Sibu, Jempol, Marang dan Maran. Ini soal 3R. Apakah tindakan diambil oleh Kementerian bagi menangani isu 3R yang bersifat provokasi, boleh mengundang ketegangan kaum supaya kerajaan baik? Tadi saya sebut, di tangan saya ada sejumlah semua kes siasatan di bawah 3R. Datuk Yang Dipertua, jumlahnya adalah 182. Sejak Bukit Aman buat jawatankuasa khas ini, bulan Mac tahun 2023 sampai sekarang, kita ada 182 kertas siasatan. Kita dah selesai 138, kita masih siasat 44. Sebahagian besar, Datuk Ketua, adalah berkaitan dengan penghinaan terhadap raja, terhadap agama dan ada kaum. Dan terhadap raja dan sebagainya yang kita tuduh, misalnya yang kita tuduh pun ada, ya, dia punya tentang institusi raja ni kan, misalnya yang institusi raja, ya, agung, sultan, raja baca, ya, jangan jadi anti hadis macam hadis Nabi tak pernah baca langsung. Itu penghinaan yang sangat jelek, ya. Kemudian dia maki hamun tu banyaklah dia punya ni. Jadi ada yang berakhir dengan pertuduhan, ya. Dia ada juga, dia semua kaum ni, ada Melayu, ada Cina, ada India, habis semua, dia heret semua sekali kes ini. Jadi dalam keadaan yang begini, misalnya, ya, dia ada juga yang sebut amanat kepada pejuang Islam. Jika memfitnah itu boleh menumbangkan musuh, maka fitnahlah. Jika memutuskan silaturahim boleh menumbangkan musuh Islam, putuskanlah. Jika membunuh itu boleh menumbangkan musuh Islam, maka bunuhlah. Ya, ini polis kena siasatlah kes macam ni. Ya, ini semakin menjadi-jadi, semakin melampau. Okey. Jadi bila keadaan yang macam ni berlaku, pihak polis membuka siasatan. Jadi di bawah Seksyen 233, Menteri. di bawah, ya, silakan. Okey. Ini lain daripada apa yang Menteri bincang tadi. Terutama ada bangkitkan juga berkaitan dengan senapan rela. Senapan rela, adakah kajian bercadang untuk beri balik senapan rela kepada rela kerana musuh tanaman di kampung-kampung terlalu banyak dan kerjasama dengan pihak berkuasa setakat ini tidak berkesan, dikesian pada petani-petani kita di kampung-kampung. Terima kasih. Yang Berhormat Ulu Terengganu, rela sekarang ni dia mengikut Akta Rela 2012. Sebelum Akta Rela 2012 dia ada ordinan rela ni. Masa ordinan dulu, rela anggota dia boleh pegang senapang dan boleh memburu yang disebut tadilah musuh tanaman semua. Bila Akta Rela diluluskan di Parlimen 2012, mulai 2013 rela tak boleh lagi menggunakan dia punya kemudahan itu untuk bunuh tu. Itu kena lapor Jabatan Perkhidmatan lah. Jadi kalau yang Berhormat tanya apakah itu, kita terikat dengan Akta Rela 2012. Sekarang ini yang tak membenarkan. Rela itu buatnya kerja sokongan yang lain, tapi tidak untuk memburu musuh tanaman, musang, monyet, tupai, tak. Itu tak masuk dalam bidang tugas rela. Okey, terima kasih jawapan. Apakah kajian tidak bercadang untuk nak minda? Kerana di sana, di kampung hari ini, betul, memang petani-petani sudah give up nak bertanam. Dengan babinya, dengan kernya dan sebagainya. Dulu masa ada senapan rela, benda ni dapat diselesaikan. Terima kasih, betul. Terima kasih. Yang Berhormat, sifat satu undang-undang ni dia dinamik, bukan statik. Maknanya kalau ada keperluan mendesak betul-betul, KDN, kita sebagai agensi ataupun Kementerian Kawaselia yang menjaga rela, kita terbuka lah kalau ada keperluan itu. Okey, ya. Saya terangkan sesuai soalan Yang Berhormat, saya sebut sebelum 2012 Akta Rela, yes, ordinan lama. Yang baru dia mengasingkan, tidak lagi mencakupi tugas itu. Jadi Yang Berhormat Menteri, boleh saya just tanya berkenaan dengan apa yang dibangkitkan sebelum Ulu Terengganu tadi, berkenaan dengan undang-undang yang disiasat di bawah 3R ini. Now, saya percayai bahawa ada beberapa kes yang disiasat juga di bawah ataupun Sedition Act. Adakah kerajaan berniat ataupun mempunyai apa-apa hasrat untuk menggubal undang-undang baru untuk menangani masalah 3R ini dengan memansuhkan Akta Hasutan, memandangkan Akta Hasutan itu memang mempunyai kelemahan-kelemahan. Satu daripada kelemahannya adalah bahawa niat ataupun intention itu bukannya merupakan satu pembelaan.
Jadi memandangkan keadaan tersebut, masalah-masalah tersebut, adakah kerajaan berniat sekurang-kurangnya, kalau tidak memansuhkan Akta Hasutan, sekurang-kurangnya untuk menambah baik ataupun reform undang-undang tersebut seperti memperkenalkan pembelaan sebagai satu niat ataupun intention sebagai satu pembelaan. Terima kasih. Yang Muhammad, saya dah timbulkan, tapi saya ingat Yang Muhammad boleh jawab bertulis tentang laporan audit 2018. Laporan audit 2018 dia ada dua versi. Versi satu tu kalau saya tak silap saya minta maaf sebab tak sempat tengok tadi. Versi satu ialah menyebut bahawa ada kelemahan agensi pengurusan warga orang asing. Dia sebut apakah kerajaan telah selesai. Nombor dua, ini audit sebut, bukan kita. Terdapat lebih daripada 100,000 orang warga yang masuk tak keluar. Audit komplain, bukan kita komplain. Yang kedua Yang Muhammad, ucapan Yang Muhammad ni kira okey lah. Yang Muhammad pun bagi bersama dengan kita. Tapi ada beberapa perkataan Yang Muhammad sebut tu seolahnya menghentam kami. Yang Muhammad tak sebut nama. Kena sebut nama ahli parlimen yang timbulkan benda itu. Kalau tidak orang nampak seolahnya macam kita ni anti China. Tidak, kami bukan anti, kami sayang. Macam semua pihak. Tetapi kami anti kepada orang yang menyalahgunakan apa yang sekarang saya nak tanya. Ada beberapa laluan speaker di KLA yang SPM telah ambil tindakan. Jadi kita nak tanya berapa orang yang telah terlibat melalui laluan percuma tadi. Kita nak tegur tentang kelemahan tu. Jangan bagi menampak seolah macam kita anti negara mana ataupun tidak. Tidak. Ini kita bagi layanan yang sama. Cuma kami ni lebih sikit sebab kami lebih patriotik daripada orang-orang lain. Kalau orang kibar bendera China, kami marahlah. Tapi kalau bila kibar bendera Malaysia, kita pula ambil tindakan. Jadi orang kata ini polis macam mana? Yang kibar bendera asing diam, yang kibar bendera Malaysia kena ambil tindakan. Tapi semua jawab betul Muhammad. Saya jawab hari ini. Saya cuma boleh baca dan saya akan bawa bawah 18.1 usul. Terima kasih. Terima kasih. Rau, saya nak ulas satu aja lah ya. Yang kibar bendera Cina tu pun kita siasat. Yang kedua tu bukan siasat kibar bendera. Dia buat perhimpunan. Di bawah Akta Perhimpunan Aman ni, dia pun ada tertib dia je. Tanggungjawab penganjur, tanggungjawab peserta dan tanggungjawab polis. Jadi siasatan tu tentu. Dia bukan siasat pasal kibar bendera. Tetapi yang bendera Cina di kibar Cina memang siasatan dibuat. Memang ada peruntukan tertentu dalam kanun kesesaan yang tak membolehkan perbuatan itu. Dari siasatan berjalan. Itu tak isu. Baik soal berapa ramai. Boleh tak yang Muhammad masuk dalam sosial media? Kalau nak jawab serta-merta. Ini kelemahan pihak kerajaan sekarang ni, bila orang kata dia tak jawab. Benda tu sebenarnya semua kena ambil tindakan. Jadi kalau kita tak jawab, jadi orang duk hentam kita lah. Ya. Kami pula mempertahankan kerajaan, bukan kerajaan bertahan kerajaan. Terima kasih. Jadi saya lantik Arau pula. Saya lantik Arau jadi jurucakap saya untuk jawab lah. Baik, Datuk, penamatnya begini tu. 3R ni tu, kalau kita semua ambil tanggungjawab, insya-Allah kita boleh redakan suhu dia. Saya tekad dah di rumah lagi tadi duk nak baca satu kisah. Dia cerita kita begini ya. Dalam misi dakwah Nabi ni, ia adalah misi cinta dan kasih sayang. Bukan dakwah yang mengancam dan menakutkan. Dikisahkan melalui riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa pada satu ketika ada dua orang sahabat datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengadu pada Nabi perihal kaum musyrikin yang mengganggu kaum muslimin. Dua sahabat tersebut minta agar Nabi berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar musyrikin tersebut ditimpakan azab oleh Allah Taala. Namun Nabi jawab, sesungguhnya aku diutuskan bukan untuk melaknat, tapi aku diutus untuk memberi rahmah dan kasih sayang. Duk tu. Ada setuju dengan saya nah? Ya, jelas. Baik itu kita ni kan dalam bab-bab ni terus duk kunut nazilah sama kita lah. Hak tu rasa keterlaluan sangat. Kita beza cuma dari segi politik. Ali beza politik dengan Muawiyah. Ali tak kafirkan Muawiyah, Muawiyah tak kafirkan Ali. Ali tak kunut nazilah Muawiyah, Muawiyah pun tak kunut nazilah Ali. Beza politik.
kita ni sampai boleh bagi justifikasi dengan kunut nazilah minta binasakan, timpa azab. Saya baca hadis tadi, hadis sahih. Jadi biar ada penghayatan peringatan buat kita dan buat semua. Duduk tentu dulu, satu. Yang kedua, saya pun nak sentuh yang saya dengar ucapan Marang baru-baru ni. Dia kata dulu dia ikut reformasi. Tapi bila reformasi ni masuk bertempur dengan polis pun saudara kita, maka dia pun back off. Kemudian dalam reformasi ni juga ramai kena tangkap yang masuk lokap kita. Setelah dari sejarah, Marang satu minit pun tak pernah masuk penjara. Tak pernah. Jadi ada berapa minit masuk, berapa hari masuk penjara? Masuk lokap. Masuk lokap. Ya. Masuk lokap lah. Lokap. Masuk lokap biasalah. Ya. Ni baris kami ni masuk lokap. Yang lain berlari. Pasal Seksyen 27 tak ada masalah lah. Bacok masuk lokap lagi. Dekat belakang waktu tu. Ada. Yang dulu Tapi masa kena dalam sembuh. PAS yang kerap masuk lokap Kota Raja sebenarnya. Kita faham lah yang tu. Tu abang kami Sikit dulu. sangat je. Jadi jangan jadi alasan itu kerana bertempur dengan polis maka kita back off. Dalam sejarah PAS, polis pun mati kena bunuh ada. Jadi takkanlah back off kerana bertempur polis dalam demonstrasi maka back off. Itu alasan yang lemah. Sebab dalam sejarah perjuangan PAS 1951 hingga sekarang, saya boleh sebut secara fakta ada momen di mana bukan gas, polis pun mati. Jadi tak usahlah kita prolong tajuk-tajuk itu. Tak usah mengubah sejarah. Mari kita mula chapter baru. YB Tentang Menteri. 3R ini, YB Menteri. cerita dia adalah kita nak sederhanakan YB Menteri. iklim politik supaya Malaysia boleh bergerak ke depan Yang Marang dengan lebih sebutkan gagah bukan lagi. tentang Aku bertempur qawli dengan hadha. polis. Astaghfirullahaladzim. Tapi apabila campur tangan Assalamualaikum warahmatullahi Campur tangan ASEAN dalam wabarakatuh. gerakan reformasi. Itu faktanya. Yang Muhammad, kami Yang berhormat, masa dah habis. Yang berhormat, masa kasih sayang ialah bagi peruntukan dekat kami. Ya, Cakap mulut saya kasih sayang. Runding, Peruntukan runding, dekat kami. runding. Ini Yang Muhammad- kebencian namanya. masa dah cukup. Terima kasih orang muda rakyat Malaysia.